أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء صم بكم عمي فهم لا يعقلون. Sadaqallahul azim. Tuan-tuan muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah, pertama dan selama-lamanya terpanjatkan setinggi-tinggi puji syukur pada Allah. Dengan izin taufik hidayah Allah Ta'ala jua, pada malam ini kita sambung lagi bacaan ayat-ayat suci Al-Quranul Karim beserta tafsir daripada ayat 168 surah Al-Baqarah. Kita menggunakan tafsir Nurul Ihsan jilid yang pertama, yang mana Allah Subhanahu wa Ta'ala memulakan ayat ini dengan ya ayyuhan nas. Dalam kuliah yang lepas kita telah lihat satu situasi yang Allah Ta'ala ceritakan seawal kita hidup di dunia, perkara ini akan berlaku di akhirat nanti, iaitu di antara ketua dengan pengikut, di antara orang yang diikuti dengan para pengikutnya, masing-masing ingin melepaskan diri, masing-masing disebabkan oleh kesesatan dan kebatilan yang mereka bawa di dunia, terutamanya golongan pengikut yang mendakwa ketua-ketua mereka inilah yang menyebabkan mereka menjadi orang-orang yang sesat. Jadi di akhir ayat yang kita bacakan dalam kuliah dalam bulan lepas, orang-orang yang merupakan pengikut kepada ajaran-ajaran yang sesat ini ataupun orang-orang kafir ini, mereka minta dengan Allah Ta'ala kalau boleh dikembalikan ke dunia semula untuk mereka berlepas diri daripada ketua-ketua mereka. Maka sudah pastilah apa yang mereka minta itu sesuatu yang mustahil, yang tak akan berlaku. Mana-mana manusia yang telah meninggal ataupun kembali pada Allah Ta'ala dikembalikan semula ke dunia, maka perkara tersebut sangat-sangat mustahil. Maka ditutup ayat itu, kadzalika yurihimullahu a'malihim hasaratin alaihim. Semua itu adalah merupakan suatu bentuk kerugian yang amat nyata pada mereka yang mengikut kesesatan di atas muka dunia ini, dan mereka ini tempatnya tidak ada lain melainkan Allah Ta'ala masukkan mereka ke dalam neraka. Wa ma hum bi kharijina minan nar, dan tiadalah mereka itu yang menyesat dan yang kena sesat, yakni ketua dan juga pengikut, boleh keluar daripada api neraka selama-lamanya. Itu yang kita dah baca dalam kuliah yang lepas.
Sambungan pada malam ini ayat 168 surah Al-Baqarah lagi, kata Allah Ta'ala, ya ayyuhan nas, hai segala manusia. Kemudian Allah Ta'ala kata, kulu mimma fil ardi halalan tayyiba. Makan oleh kamu daripada barang yang dalam bumi ini akan yang halal lagi lazat-lazat. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan tayyiba. Satu, Allah Ta'ala guna ya ayyuhan nas. Ya ayyuhan nas. Depan nanti kita akan jumpa dalam ayat 172 Allah Ta'ala sebut ya ayyuhalladzina amanu. Pun Allah Ta'ala kata kulu, perintah supaya makan. Ayat ni pun Allah Ta'ala kata kulu. Cuma bezanya seruan dalam ayat 168 yang kita sedang baca ini adalah dituju kepada semua manusia. Kata Syekh Sya'rawi, inilah ata'ur rububiyah. Inilah anugerah pemberian daripada Allah Ta'ala yang bersifat sebagai Rabb, yang bersifat sebagai Tuhan, yang menjadikan seluruh makhluk. Maka bila dia menjadikan makhluk, maka dia patut memberi makan, memberi segala keperluan yang diperlukan oleh makhluk-makhluknya. Macam kita lah, ibarat kalau kita bela haiwan, kita bela itik ataupun kita bela ayam. Ayam tu, katakanlah ayam yang kita bela tu ayam telur. Maknanya kita mengharapkan daripada pembelaan ayam tersebut adalah untuk telur. Tapi boleh jadi ada yang mandul, ada yang tak bertelur. Tapi adakah dengan sebab dia tak bertelur maka kita tak bagi makan pada dia? Tidak. Kita tetap bagi makan pada dia walaupun dia tak mendatangkan hasil telur pada kita. Begitulah ibaratnya. Untuk kita mudah faham, Allah Ta'ala memanggil manusia dan mengajar manusia seluruhnya, sama ada mukmin ataupun kafir, supaya makan makanan yang di dunia ini ataupun apa-apa yang ada atas muka bumi ini, kata Allah Ta'ala, halalan tayyiba. Kenapa tak suruh orang mukmin saja? Kata Syekh Sya'rawi, itulah ata'ur rububiyah, itulah anugerah dari sudut ketuhanan Allah Ta'ala yang menjadikan manusia. Maka Allah Ta'ala perintahkan kepada semua, bukan kepada orang yang beriman sahaja untuk makan yang halal dan yang baik ataupun yang halal yang lazat ni. Bahkan kepada semua yang mukmin ataupun tidak mukmin, yang taat ataupun yang asi, yang patuh ataupun yang menderhaka pada Allah Ta'ala, Allah Ta'ala seru dan panggil supaya semuanya pandai memilih makanan. Makanan itu adalah makanan yang halal dan juga yang lazat. Baik. Itu ihsan daripada Allah, rahman daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Ta'ala panggil semua manusia, segala jenis manusia, lalu dia berkata kulu. Kulu ni orang mengaji bahasa Arab, maka dia tahu perkataan kulu ini adalah fi'il amr. Fi'il amr maknanya fi'il ataupun kata kerja yang menunjukkan suruh. Maknanya Allah Ta'ala perintah supaya kita makan. Allah Ta'ala tak larang kita daripada makan, dia suruh kita makan. Kulu. Dan perintah supaya makan dalam ayat ini, dia boleh memberi 3 makna ataupun 3 hukum. Perintah supaya manusia ni makan, ulama ambil faham daripada perintah di sini dengan 3 hukum. Satu, lil wujub. Satu, perintah Allah Ta'ala suruh kita makan atas jalan wajib. Maknanya wajib makan. Yang kedua, lin nadbi. Yang kedua, atas jalan sunat. Sunat makan. Dan yang ketiga, lil ibahah. Dia menunjukkan perintah harus makan. Cuma yang menukarkan di antara wajib kepada sunat, kepada harus, itu semua berdasarkan situasi, keadaan, isu itulah. Kalau katakanlah kita tak makan, maka menyebabkan tubuh badan kita jadi lemah, nak beraktiviti, nak bekerja, nak bangun ibadat pun tak boleh.
maka pada masa itu kulu yang ditujukan kepada individu tersebut adalah bermaksud wajib. Maknanya seseorang itu wajib makan. Bila mana badan dia kalau tak makan menjadi lemah dan memudaratkan diri dia, maka pada masa itu dia wajib makan. Tapi kalau dia tak makan, tak memudaratkan tubuh dia, macam kita dah makan dah pagi tadi katakanlah, tengah hari ni nak makan lagi ke tak nak makan? Kalau makan pun tak apa, tak makan pun tak apa, maka pada masa tu ibahah. Perintah makan atas diri kita pada masa tu lil ibahah, menunjukkan harus. Nak makan pun boleh, tak makan pun boleh. Tak makan tak jatuh haram, makan pun tak kena hukum wajib. Itu dipanggil lil ibahah. Tapi boleh jadi saat kita dah makan di waktu pagi, di tengah hari tiba-tiba ada member telefon kita. Member tu pula datang daripada jauh, daripada pantai timur katakanlah, bermusafir ke Kuala Lumpur, tiba-tiba singgah di daerah kita, maka dia pun telefon. Kita ajak kita untuk makan tengah hari, lunch bersama dengan dia. Maka pada masa itu perintah makan atas diri kita dah jadi sunat. Sebab apa? Nak meraihkan orang lain, nak memuliakan atau mengihtiram, menghormati tetamu, meraihkan tetamu. Maka pada masa itu perintah atas diri kita tu jadi sunat kita makan. Tu berbeza-beza lah, tengok kondisi ataupun tengok keadaan diri orang yang diperintahkan untuk makan tadi. Cuma di sini kita boleh masukkan ketiga-tiga. Sebab ada perintah yang tak boleh jadi sunat, tak boleh jadi harus, perlu jadi wajib je. Ada perintah yang nampak macam perintah wajib, tapi disebabkan ada qarinah dia, maka ulama ambil faham daripada situ sunat hukumnya. Maka di sini kata ulama boleh kita faham dengan tiga-tiga hukum tadi. Wajib pun boleh jadi, sunat pun boleh jadi, dan harus pun boleh jadi. Baik. 1. Kulu mimma fil ardi halalan tayyiba. Makan oleh kamu tu hai manusia lah, makan daripada barang yang dalam bumi itu akan yang halal lagi lazat-lazat. Lazat-lazat terjemah dia. Terjemah orang hari ini ialah yang berzat-berzat. Maknanya yang ada zat lah. Bukan setakat halal, tapi ada zat, ada kebaikan untuk tubuh badan kita. Tu tengok pada individu juga. Boleh jadi berzat pada orang lain, tak berzat pada kita. Boleh jadi bermanfaat pada orang lain, tak bermanfaat pada kita. Jadi tengok pada keadaan diri masing-masing lah. Maka keluarlah tiga hukum tadi. Cuma Allah Ta'ala tetapkan makanan yang boleh kita makan di atas muka bumi ni apa-apa saja, yang penting halalan tayyibah. Dua tu, mesti halal dan juga mesti tayyib, mesti baik. Awal-awal Islam dulu, Islam mengharamkan makan makan bangkai. Sebab orang jahiliyah tak mengharamkan bangkai. Sebab bagi mereka bangkai ini lebih baik berbanding dengan haiwan yang disembelih. Sebab haiwan yang disembelih, kita yang sembelih, Tuhan yang mematikan, tu bagi dia. Kita yang sembelih, kemudian yang mematikan itu Tuhan. Maka di sana berlaku macam-macam perkongsian di antara kita dengan Tuhan. Itu orang jahiliyah punya kepercayaan dia. Jadi yang macam tu dia kata tak sehebat yang bangkai. Adapun yang bangkai memang dia tu dimatikan oleh Tuhan. Tuhan yang mematikan. Jadi yang bangkai ni jauh lebih baik berbanding dengan yang disembelih dan mati. Jadi datang Islam mengharamkan makan bangkai. Hurrimat alaikumul maitata waddama walahmal khinzir. Itu tiga di peringkat awalnya. Diharamkan kepada kamu bangkai, diharamkan kepada kamu darah, dan diharamkan kepada kamu walahmal khinzir, dan diharamkan kepada kamu babi ataupun daging babi. Tuhan sebut daging babi. Itu jadi perselisihan pula di kalangan ulama fiqh lah. Baik. Pernah seorang sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma
membaca ayat ini di depan Rasulullah. Dibaca ayat ni, ya ayuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan tayyiba. Dibaca ayat ni di depan Nabi. Lalu bila dibaca di hadapan Nabi, seorang sahabat yang bernama Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Abi Waqqas setelah Abdullah bin Abbas baca ayat ni, maka dia pun minta dengan Nabi, ya Rasulullah, doakan untuk aku supaya aku ni jadi orang yang mustajabat dakwah, supaya aku ni jadi orang yang sentiasa diistijabahkan doanya, orang yang dikabul, yang didengar, yang diterima doa-doanya. Kita pun nak kalau gitu, nak jadi orang yang sentiasa doa diterima kan. Sebab kita banyak berdoa, kadang-kadang kita berasa macam tak diterima je doa kita. Sebab tu kadang-kadang kita pergi suruh orang lain doa untuk kita. Kita pergi suruh ustaz-ustaz doa untuk kita, kita suruh tok-tok guru, orang alim, orang yang lebih soleh daripada kita, kita suruh dia orang tolong berdoa untuk kita. Sebab kita berasa macam doa kita tak diterima oleh Allah Ta'ala. Jadi Sa'ad bin Abi Waqqas bila mana Abdullah bin Abbas baca ayat ni, maka dia pun minta dengan Nabi, tolong ya Rasulullah, doakan pada Allah Ta'ala an yaj'alani mustajabat bid-da'wah, mustajabat da'wah, supaya Allah Ta'ala menjadikan aku ini orang yang didengar ataupun diistijabahkan doanya. Lalu Nabi pesan kepada Sa'ad bin Abi Waqqas, Nabi kata apa? Atib mat'amak. Nabi kata, perelokkanlah makananmu. Itu di antara yang Nabi sebut kepada Sa'ad bin Abi Waqqas. Takun mustajabat dakwah. Nabi kata, perelokkanlah makanmu, nescaya doa-doa kamu pasti akan didengar oleh Allah ataupun diterima oleh Allah Ta'ala. Mustajabat dakwah. Yang ni yang dimaksudkan dengan halalan tayyibah. Maknanya kalau kita nak doa kita diterima oleh Allah Ta'ala, didengar oleh Allah Ta'ala, maka salah satu daripada syarat Allah Ta'ala terima doa kita, mestilah doa itu hadir daripada batang tubuh yang makan makanan yang halal dan makanan-makanan yang baik. Lalu Nabi sambung lagi, Nabi kata walladhi nafsu Muhammad biyadih. Nabi kata demi jiwaku yang ada dalam kekuasaan Allah Ta'ala, sesungguhnya seorang lelaki yang memakan sesuap makanan yang haram, di dalam dirinya ada sesuap makanan yang haram, maka dia tak akan diterima daripada doanya selama 40 hari. Selama 40 hari. Dan mana-mana orang yang tumbuh daripada dagingnya daripada sumber yang haram dan riba, Nabi kata fannaru aula bi, maka yang lebih utama untuk batang tubuh ini adalah api neraka. Ini di antara apa yang disebutkan oleh baginda Nabi kepada Sa'ad bin Abi Waqqas ketika mana Abdullah bin Abbas membaca ayat ini di hadapan Rasulullah. Baik. Balik pada ayat tadi, Allah Ta'ala perintah supaya makan apa saja yang ada di muka bumi ni halal, lagi yang lazat-lazat, yakni yang berzat-berzat, maknanya ada khasiat lah untuk tubuh badan kita. Lepas tu yang halal ni jauh lebih banyak berbanding dengan yang haram. Yang halal ni jauh lebih banyak berbanding dengan yang tak jelas, yang syubhat. Cuma perangai kita lebih suka kepada apa? Yang tidak halal, ataupun perangai kita lebih suka kepada yang syubhat, yang tak jelas halal dan haramnya. Padahal yang halal dan haram yang ada cop halal lah, kalau kita mudah orang awam dengar, maknanya kita tengok satu-satu barang ada cop halal daripada JAKIM, maka di situlah letaknya kepercayaan kita. Banyak yang tu, tapi kita cari juga yang tak ada logo halal daripada JAKIM tu. Baik. Wala tattabi'u khutuwatis syaitan, yang ini larangan. Dan jangan kamu manusia tu ikut akan segala jalan syaitan. Dia terjemah dengan jalan. Asal khutuwat tu adalah langkah. Asal khutuwat tu adalah langkah syaitan. Tapi dia terjemah sini dengan tafsiran dah. Jangan kamu ikut akan jalan syaitan. Apa makna jalan syaitan? Ai waswas syaitan. Waswas syaitan maknanya apa yang diwaswaskan oleh syaitan, supaya kita ni makan makanan yang haram ataupun makan makanan yang syubhah. Orang warak tak naklah yang syubhah,
Kita orang yang muslim mukmin ni boleh jadi yang haram tu tak jatuh dah, yang syubhah tu lah, yang tak jelas halal dan haram tu boleh jadi berbelah bagi lagi. Kadang-kadang nak lagi kita yang tak jelas halal haram tu, yang tak ada cop jakim lah, mudah kita orang awam ni nak juga rasa, nak juga try wala sekali. Sebab apa? Nampak sedap orang duk makan. Zaman orang ni, hari ni orang duk buat TikTok, orang duk buat video makan kan, nampak sedap. Kita pun tak cek dah halal ke haram makanan tersebut, daripada mana sumber-sumber dibuat, ingredient dia, kandungan dia diambil daripada mana. Kadang-kadang kita tak cek dah. Patutnya kita orang yang ada iman ni kena semak baliklah kandungan-kandungan dia, adakah ada logo halal haram dan sebagainya, supaya kita ni selamat daripada perkara yang diharamkan, bimbang takut jatuh kepada yang diharamkan. Sebab itu adalah waswas syaitan, usaha syaitan supaya manusia ni jatuh pada melakukan perkara yang dilarang oleh Tuhan, yakni perkara haram. Jangan kamu ikut akan segala jalan syaitan, yakni waswas syaitan, gangguan daripada syaitan tu. Innahu, kenapa innahu ni dipanggil menempati illah? Menempati illah. Kenapa diguna innahu? Untuk liquwati ta'lil, dia nak menunjukkan kekuatan illah tu. Kenapa? Innahu lakum aduwwum mubin. Kenapa Allah Ta'ala tak bagi yang kita ikut jalan syaitan, langkah-langkah syaitan ni? Kerana sesungguhnya, tu illah dia, lakum aduwwum mubin, bahawasanya syaitan itu bagi kamu seteru yang nyata. Dia adalah seteru yang sangat nyata syaitan ni. Bila nyata seteru dia kepada kita? Sejak daripada tok kita yang pertama, iaitu Adam alaihi salam lagi. Itu paling nyata sekali. Bila mana Allah Ta'ala suruh sujud pada Adam AS, maknanya pada manusia, pada kita lah, beri hormat kepada tok kita Adam AS. Maka pada masa tu Iblis mengatakan aba wastakbara, dia tak nak sujud. Asjudu liman khalaqta tina, patutkah aku sujud pada makhluk yang engkau jadikan daripada tanah, sedangkan ana khairum minhu, aku lebih baik daripadanya. Khalaqtani min nar, aku daripada api engkau jadikan, dan Adam kau jadikan daripada tanah. So di situ dalam sejarah kita semua boleh baca, dalam Quran cerita bagaimana Iblis saja makhluk yang tak sujud kepada Adam alaihissalam. Adapun malaikat sujud kepada Adam alaihissalam. Maka di situ kita telah melihat perseteruan yang telah dimulakan oleh Iblis. Iblis memulakan seterunya di situ. Tapi Iblis ni bukan jenis makhluk yang insaf. Walaupun dia tahu dia telah melanggar perintah Allah Ta'ala, sepatutnya dia insaf, dia sedar kalau dia betul-betul nak insaf dan nak sedar lah. Sebab dia telah melanggar perintah Allah Ta'ala, tak sujud kepada Adam AS. Tapi dia dalam keadaan dia tak sujud pada Adam AS pun, seolah-olah dia masih berdendam dengan Adam AS. Disebabkan aku tak sujud pada Adam AS lah, maka Allah Ta'ala perintah supaya aku keluar daripada syurga. Aku keluar daripada syurga, maka aku minta dengan Allah, aku berjanji dengan Allah Ta'ala, la ughwiyannahum ajma'in. Aku berjanji dengan Allah Ta'ala untuk aku sesatkan anak cucu Adam AS. Itu menunjukkan betapa Iblis ni tak pernah insaf. Walaupun dia dah melakukan salah. Kalau kita anak Adam ni, Muslim mukmin ni, tuan-tuan, boleh jadi bila jatuh pada dosa dan maksiat, datang rasa insaf, datang rasa nak bertaubat, nak kembali semula pada Allah Ta'ala. Adapun Iblis, dia tak rasa demikian. Dia tak rasa yang dia patut insaf, dia tak rasa yang dia patut bertaubat pada Allah Ta'ala. Bahkan dia mencipta satu lagi kejahatan, iaitu usaha dia untuk menyesatkan. Bukan setakat Adam yang dia tak berjaya untuk sesatkan, tapi dia berusaha untuk menyesatkan anak cucu Adam. Bahkan dia kata, aku akan datang dari segala sudut, aku akan datang daripada arah kiri dan kanan. La'atiyannahum min baini aydihim, daripada arah depan, wa min khalfihim, daripada arah belakang, wa an aymanihim wa an syama'ilihim, daripada sebelah kanan dan sebelah kiri. Aku akan datang semua sekali daripada 4 arah ni. 2 arah je syaitan tak berani untuk datang. Cuma nak tunjuknya betapa bersungguhnya Iblis ni nak menyesatkan anak Adam, clear kita boleh nampak.
Tapi bagi orang yang tak peduli, dia boleh ikut juga jejak langkah syaitan ni, walaupun perseteruan yang ditunjukkan oleh iblis kepada tok kita Adam alaihissalam tu sangat-sangat jelas dan nyata. Baik. Sebab tu Allah Ta'ala mengatakan innahu lakum aduwwum mubin. Bahawasanya syaitan itu bagi kamu seteru yang nyata. Baik. Innama ya'murukum. Allah Ta'ala sambung lagi. Nak beritahu bahawa syaitan ni adalah seteru kamu yang nyata. Innama ya'murukum bis-su'i wal fahsya. Hanya saja menyuruh ia syaitan akan kamu itu dengan perbuat kejahatan dan kekejian. Yakni kejahatan dan kekejian pada syarak. Maknanya pada pandangan syarak, pada ukuran syarak. Seperti apa contoh dia? Syaitan suruh kita buat apa? Zina contoh dia. Mencuri, menyamun, membunuh. Yang ni termasuk dalam semua fahsyat, termasuk dalam semua perkataan ataupun perbuatan-perbuatan yang keji. Ni contohlah min babi tamthil. Sekadar nak bagi contoh, bukan mimbabi hasrin, bukan nak bagi tahu ni sajalah kejahatan-kejahatan yang disesatkan ataupun yang diajak oleh syaitan. Tidak, ini antara contoh benda-benda yang diajak oleh syaitan untuk manusia-manusia lakukannya. Baik. Wa antaqulu, bukan setakat suruh anak Adam ni ataupun manusia ni buat benda fahsyat dan mungkar ataupun buat benda su' dan fahsyat. Bahkan wa antaqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Ni waw ni dipanggil wawul atfi, waw ataf. So ayat ni kita kena faham gini. Wa antaqulu 'ala Allah, iaitu ayat ni innama ya'murukum bi antaqulu. Gitu asal dia. Asal ayat untuk kita fahamlah. Tapi Allah Ta'ala tak susun gitulah. Ayat Allah Ta'ala susun wa antaqulu 'ala Allah. Cuma waw tu menunjukkan ayat tu bersambung dengan atas. Ada kena mengena lagi dengan atas. Apa yang syaitan suruh kamu buat, iaitu suruh kepada keburukan, suruh kepada fahsyat. Dan juga innama ya'murukum, hanya saja syaitan ni suruh juga kamu ni buat apa? Antaqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Yang ni pun syaitan suruh juga. Kita bercakap barang yang tiada kita ketahui daripada apa? Mengharam yang halal dan menghalal yang haram. Ni syaitan ajak kita supaya bercakap. Ni kadang-kadang benda yang bukan dalam bidang kita bercakap. Bahkan kadang-kadang dalam bidang kita kita tersalah cakap ataupun disebabkan oleh kita tak faham. Tapi kita bercakap benda yang kita tak faham ataupun benda yang kita tak tahu. Contoh apa? Contoh kita bagi tahu pada orang, belajar apa banyak-banyak. Buat apa belajar banyak-banyak dia tu? Buat apa belajar banyak-banyak? Ni kadang-kadang ayat-ayat macam ni keluar di mulut orang mengaji dah ni. Keluar di mulut kita orang yang belajar dah, orang yang duduk mengaji di masjid surah dah. Buat apa belajar banyak-banyak? Mu bukan beramal pun. Tu ayat kita kadang-kadang. Buat apa belajar banyak-banyak? Sangat-sangat bercanggah. Sebab apa? Sebab Allah Ta'ala perintah supaya Nabi kita Muhammad memperbanyakkan doa Rabbi zidni ilma. Supaya apa? Allah Ta'ala tambahkanlah kepada aku ilmu. Tiba-tiba kita bagi tahu pada orang buat apa belajar banyak-banyak, sedangkan Allah Ta'ala suruh Nabi minta dengan Allah Ta'ala tambahlah ilmu. Dalam keadaan ilmu yang ada pada Nabi sangat-sangat luas dah. Tapi Allah Ta'ala sebut lagi dalam Quran tu Rabbi zidni ilma, perbanyakkan meminta dikurniakan ilmu oleh Allah Ta'ala. Apatah lagi kita yang jahil. Maka kita yang jahil sepatutnya lebih banyak lagi lah mengaji. Tapi terbalik, bila kita dengar saja orang sebut buat apa mengaji banyak-banyak, mu bukan beramal pun.
Hak malas dah sesuai adalah dengan nafsu kita. Kita memang dah malas dah mengaji. Maka lagi-lagi malaslah kita nak mengaji. Sesuailah dengan ayat yang orang sebut tadi. Buat apa mengaji banyak-banyak. Lepas tu dia sambung pula. Mu mengaji banyak-banyak, belajar banyak-banyak, tak beramal. Nak buat apa? Tak ada faedah dia tu. Belajar banyak-banyak tapi tak beramal, tak ada faedah. Tu pun ayat yang salah juga. Tu yang Allah Ta'ala maksudkan, wa antaqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Jangan bercakap benda yang kita tak tahu. Apatah lagi bukan bidang kita, bukan bidang kita agama. Kadang-kadang kita bukan orang apa, kalau kita dah agama sekalipun, dah agamawan sekalipun, kita bukan orang yang alim, maka tak kena pada benda yang sebenar. Kadang-kadang kita bercakap. Ini di antara contoh kita bercakap mu mengaji banyak-banyak bukan nak beramal. Ayat Quran sebut kan mengaji banyak ni lebih. Allah Ta'ala angkat yarfa'illahu alladhina amanu walladhina utul ilma darajat. Allah Ta'ala angkatkan orang yang berilmu, maknanya orang yang mengaji ni kedudukan dia Allah Ta'ala angkat. Beramal tu suku pula cerita dia. Sebab tu Abu Hurairah radhiyallahu anhu dia pernah sebut, dia kata aku belajar satu bab daripada ilmu tu lebih baik daripada aku semayang 1000 rakaat. Tu kata Abu Hurairah. Kalau aku duduk dalam keadaan belajar satu bab dia tu lebih baik daripada aku semayang 1000 rakaat. Tu Abu Hurairah nak tunjuk kedudukan ilmu, nak suruh kita mengaji biar banyak. Kita mengaji pun tak banyak, ngamal pun tak banyak, dua-dua tak ada itu. Abu Hurairah suruh, kalau mu tak ada beramal, duduk dalam keadaan mengaji. Sebab diri mengaji tu sendiri dah amal dah. Diri mengaji tu dah amal dah. Dah amal soleh dah tu. Dah kira pahala dah kita duduk dalam keadaan mengaji. Cinta pada ilmu tu adalah pahala ataupun amal soleh dah. Apatah lagi kalau kita boleh bawa pula dengan kita berilmu, kita bawa pula diri kita untuk beramal ibadah, itu lebih lagi. Itu lebih berbanding dengan orang yang berilmu saja. Tapi adakah setakat berilmu saja agama tak bagi? Tak, agama suruh kita mengaji. Mengaji dan mengaji. Biar kita mati dalam keadaan kita mengaji. Kan Nabi suruh kun aliman, jadi orang alim. Nabi suruh pakat-pakat jadi orang alim, tapi boleh jadi kita tak punya mauhibah, kita tak punya kelayakan untuk jadi orang alim. Tak apa kalau engkau tak punya kelayakan untuk jadi orang alim, jadi muta'alliman, jadi orang yang belajar. Kalau engkau pun tak punya kelayakan juga nak jadi orang belajar, tak nampak dah mata, nak menulis pun tak boleh dah, kitab pun tak boleh beli dan sebagainya, jangan jadi orang yang tak buat semua. Jadi orang yang muhibban, jadi orang yang cinta kepada ilmu, cinta kepada ulama, cinta kepada orang yang belajar dan sebagainya. Biar ada di antara salah satu daripada yang Nabi sebut ni, kun aliman au muta'alliman au muhibban. Kalau tak boleh juga jadi orang yang mendengar. Nabi sebut dalam hadis tersebut 2, 3, 4 perkara tu. Biar ada salah satu nak beritahu lebihnya ilmu. Sehingga kan saya sebut tadi Abu Hurairah mengatakan bahawa aku sanggup menuntut ilmu satu bab berbanding dengan aku semayang 1000 rakaat. Maknanya duduk dengan ilmu, belajar satu bab ilmu tu jauh lebih afdal daripada kita semayang sunat 1000 rakaat. Pas 1000 rakaat ni tak pernah kita buat rasanya. 1000 rakaat ni boleh jadi umur kita boleh jadi. Kalau campur-campur daripada mula kita semayang sunat sampai mati kot barulah cukup 1000 rakaat, boleh jadilah. Tu kita nak beritahu semayang sunat pun malah, mengaji pun malah. Biar kalau kita tak boleh semayang sunat, kita mengaji. Apa ilmu yang tak ada kena mengena dengan kita? Contoh bahid tak wajib kita orang lelaki mengaji. Sebab kita tak ada keluar haid, tapi kita mengaji juga baik, gi juga menadah kitab, baca sebutir-sebutir depan tok guru berkenaan dengan hukum hakam haid ni. Tapi kita ni orang yang tak ada kena mengena dengan haid dan nifas. Tu kita duduk mengaji baik tu lebih baik daripada kita semayang 1000 rakaat. Kita mengaji bab apa? Kita mengaji bab jual beli katakanlah. Kita bukan businessman, kita bukan orang berniaga. Kita tak ada kedai pun. Kita ni hanyalah orang yang membeli biasa je. Tapi kita mengaji bab jual beli, bab bergadai, bab menyewa dan sebagainya. Kita mengaji itu satu bab muamalat tu, kita mengaji itu lebih baik daripada kita semayang 1000 rakaat.
Tapi kita dua-dua dok, ngaji pun tidak, beramal pun tidak juga dengan apa, dengan amalan-amalan sunat. Sangat-sangat rugilah umur yang Allah Taala bagikan pada kita. Baik. Tu wa antaqulu ala Allahi ma la ta'lamun. Saya nak bagi tahu contoh. Kadang-kadang kita bercakap benda yang kita tak tahu. Jadi kita kadang-kadang jatuh kepada mengharamkan yang halal dan menghalalkan yang haram. Ada sahabat dalam tafsir Ibnu Katsir sebut kisah. Ada sahabat yang makan, yang dihidangkan kepada dia ad-dara'. Dara' ni labu susu haiwan tu, lembu ataupun kambing lah. Kemudian dia masak cara dia lah, sama ada rebus ataupun goreng, boleh jadi macam tu lah kot. Dihidangkan dengan garam. Maknanya dipotong-potong-potong, diambil, dicicah makan dengan garam. Tapi ada sahabat yang bila tengok makanan tersebut dihidang, maka dia tak nak makan, dia lari keluar. Dan dia mengatakan, aku mengharamkan atas diri aku untuk makan benda ni. Lalu sahabat kata apa? Panggil dia untuk makan. Bagi tahu dia, panggil dia, mari datang makan. Sebab apa? Sebab engkau telah mengharamkan apa yang Allah Ta'ala haramkan. Dan itu masuk dalam wa antaqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Sedangkan Allah Ta'ala tak mengharamkan benda tersebut. Macam tuan-tuan lah, contoh yang jenis apa, yang tak makan apa, yang ada yang tak makan ayam kan, yang tak makan ayam, yang tak makan kambing. Jangan sampai tahap kita mengharamkan makanan-makanan tersebut. Sepatutnya benda-benda yang kita rasa tak makan, tak selera dengan kita tu, kita makan, itu lebih afdal. Sebab dia berlawanan dengan nafsu kita. Kecuali memang kita tak boleh telan. Ada orang jenis tak boleh telan. Bubuh ayam dalam mulut memang tak boleh telan. Kunyahlah macam mana, celebur dah kunyah. Nak telan tak boleh. Tu dia punya tabiat dia lah. Ni dak kita saja-saja. Saya memang tak boleh lah makan apa? Makan beluk, makan ikan keli dan sebagainya. Benda yang nafsu kita benci tu, saat kita buat untuk melawan keinginan nafsu kita yang benci kepada makanan tersebut, tu lebih afdal daripada kita duk turut makan benda yang diingin oleh dia saja. Dalam kitab Penawar nanti kita akan bertemu bab sabar pada benda yang kita tak suka tu, pada setengah benda yang kita tak suka. Apa benda setengah tu? Setengah tu dihurai dengan yang tak setuju dengan nafsu. Adapun yang setuju dengan nafsu, dia buat. Yang tak setuju dengan nafsu, yang nafsu tak boleh habuan apa-apa, yang tu dia tak buat. Tapi kalau yang nafsu boleh habuan dia dalam kita buat, walaupun penat dia, tapi dia tetap buat juga. Tu perangai nafsu gitu, dia nak habuan dia. Baik. Jadi kalau kita boleh buat benda yang nafsu kita tak suka, tak suka makan ikan keli, kita terah makan juga ikan keli ni. Sebab apa? Dia halal. Apa kita dengan ikan keli tak ada mudarat apa pun. Kita makan dia, tak ada katakanlah naik darah tinggi kita. Maka patutnya kita kena makan benda yang dihalalkan oleh agama. Sebab apa? Menyalahi keinginan hawa nafsu kita yang tak suka tu. Baik. Mana tadi? Wa antaqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun, dan bahawa kamu kata atas Allah Ta'ala akan barang yang tiada kamu ketahui. Tu kerja syaitan tu. Was-was dia nak suruh kita katakan pada Allah Ta'ala barang yang tiada kita ketahui, daripada mengharamkan yang halal dan menghalalkan yang haram. Ni. Baik. Dalam muamalat kita hari ni lagilah banyak benda-benda yang tak jelas. Yang tak jelas, maka kena tunggu jelas dulu. Barulah kita boleh kita boleh ambil dia. Baik. Wa idza qila lahum, dan apabila dikata bagi mereka itu, siapa mereka itu tu? Orang kafir. Wa idza qila lahum, dan apabila dikatakan kepada mereka itu, yakni mereka orang kafir tu, ittabi'u ma anzalallah, ikut oleh kamu akan barang yang telah menurun oleh Allah daripada tauhid Allah, dan menghalal makanan yang baik-baik. Dan apabila dikata bagi mereka itu orang kafir, bila diberitahu kepada mereka orang kafir ni yang menghalalkan yang haram, mengharamkan yang kafir, ataupun ikut kehendak dia, macam saya sebut contoh bangkai tadilah.
Ada orang kafir yang apa? Yang membekukan darah. Macam apa? Macam hati dan limpa kan, dibenarkan, dihalalkan untuk kita. Dihalalkan untuk kita walaupun dia terjadi daripada darah lah juganya hati ni. Tapi dibenarkan, dihalalkan untuk kita makan. Tapi orang kafir ni dia nak suruh sama dengan hati, dia ambil darah, dia bekukan. Dia bekukan, kemudian dia buat macam itu adalah seperti hati juga. Yang tu tidaklah. Yang tu agama agama tetap mengatakan haram walaupun dia dah beku jadi sebiji macam hati juga. Dia tetap darah. Dia tetap darah. Baik, dia ada kaedah dia lah. Baik. Wa idza qila lahum, dan apabila dikata bagi mereka itu, yakni mereka orang kafir itu, ittabi'u ma anzalallah, ikutlah oleh kamu akan barang yang telah menurun oleh Allah Taala. Apa yang Allah Taala turunkan? Keterangan dia, bayan dia daripada tauhid Allah. Kalau dia kafir maknanya seruan untuk mentauhidkan Allah Ta'ala. Dan dalam syariat tu ada salah satu daripadanya ialah menghalal makanan yang baik-baik. Jangan diharamkan makanan yang tidak, yang telah dihalalkan. Yang jangan mengharamkan makanan yang telah dihalalkan. Begitulah sebaliknya. Qalu, maka mereka jawab. Kata mereka itu, yakni mereka orang kafir itu, dia jawab, bal nattabi'u ma alfaina alaihi aba'ana. Tetapi, yakni bahkan, bahkan, dia terjemah tetapi, bahkan kami hendak ikut. Maknanya dia jawab la. Bila mana diajak kepada mereka ni supaya beriman dan makan makanan yang dihalalkan oleh Allah Ta'ala, maka dia jawab tidak, tak nak. Tak nak. Bahkan kami hendak ikut akan barang yang kami dapat atasnya bapa-bapa kami. Maknanya apa yang telah dibuat oleh datuk nenek moyang mereka dulu. Apa bayan dia? Daripada sembah asnam. Tak nak mentauhidkan Allah Ta'ala sebab nak kekal menyembah berhala. Asnam tu berhala. Tak nak makan makanan yang halal dan mengharamkan sawaib sebab tak nak mengharamkan sawaib dan bahair tu. Apa dia sawaib, apa dia bawah bahair tu? Disebut depan tu. Sawaib unta betina dimerdeka bagi berhala. Tu sawaib. Sawaib ni dalam ayat lain disebut saibah. Mufrad dia ataupun singular dia adalah saibah. Saibah ni unta unta seorang yang bernazar. Dia bernazar bila berlaku sesuatu perkara, maka dia akan lepaskan unta tersebut. Dia akan lepaskan unta tersebut kerana berhala. Nazar dia pun kerana berhala. Unta yang dilepas tu pun untuk berhala juga. Tu ada yang kata begitu. Itu makna saibah ataupun sawaib. Ada juga yang kata unta ni, sawaib ni ataupun saibah ni adalah unta betina yang melahirkan 10 ekor anak betina belaka. Maknanya tiap-tiap kali dia beranak semua betina. Semua betina. Maka yang melahirkan 10 kali melahirkan anak semua betina ni dipanggil unta yang saibah. Maka unta yang saibah ni bagi orang jahiliyah, mereka akan lepaskan, mereka akan merdekakan. Tak boleh ambil manfaat daripada unta tersebut. Maknanya nak guna untuk untuk kerja ke ataupun nak ambil susu ke, tak boleh. Kena serah pada berhala. Lepas gitu lepas unta tu, biarlah dia nak pergi ke mana pun ikut dia lah. Tu ataupun disebutkan hanya yang bolehnya ialah untuk untuk tujuan berhala. Maknanya orang-orang yang terlibat dengan berhala. Tu boleh. Maknanya kalau kita kat ibarat padri-padri lah ataupun agamawan mereka, tu boleh. Untuk berhala, untuk tujuan berhala ataupun dia nak ambil manfaat, tak boleh. Tu sawaib dia panggil. Dan bahair ataupun bahirah mufrad dia ataupun singular dia, bahair plural dia. Bahair ni unta betina yang melahirkan 5 ekor anak, semuanya betina. Semua betina. Lahir 1 betina, lahir yang ketiga, keempat, kelima, semua betina. Yang tu dipanggil bahirah. Bila kelima-lima anak yang dilahirkan tu betina belaka, maka dilepaskan ataupun dimerdekakan. Tak boleh ambil manfaat daripada
daripada unta tersebut, kecuali untuk tujuan berhala. Tu boleh. Tapi kalau yang keempat, yang 1, 2, 3, 4 tu adalah betina, yang kelimanya jantan, maka yang kelima tu boleh disembelih dan dimakan. Tapi yang kelima tu kalau nak disembelih dimakan pun hanya golongan lelaki sahaja yang boleh makan, golongan perempuan tak boleh makan. Ni ajaran-ajaran mereka. Berkaitan dengan apa? Sawaib dan bahair ni. Yang ni dalam masyarakat kita boleh jadi tak ada kot. Jadi sawaib, unta betina yang dimerdekakan bagi berhala, yang dilepaskan. Yang dimerdekakan maknanya yang dilepaskan bagi tujuan berhala. Bahair pula unta betina. Unta betina berair susu. Maknanya unta betina yang baru beranak, yang ada air susu, dimerdekakan, dilepaskan bagi berhala. Tujuan dia untuk berhala lah. Tiada diperah air susunya, maknanya tak diambil minum oleh tuan punya unta tadi. Sebab kepercayaan mereka, lima-lima dia melahirkan anak yang apa, yang betina, maka perlu dilepaskan unta tu. Walaupun dia ada susu boleh minum, tapi kepercayaan mereka maka perlu diberi kepada berhala. Tak boleh ambil manfaat daripada daging dia, susu dia dan sebagainya. Lalu Allah Ta'ala kata, awalau kana aba'uhum la ya'qiluna syai'an wa la yahtadun. Stesen dia, awalau kana aba'uhum la ya'qiluna syai'an wa la yahtadun. Ni kata Allah Ta'ala ni dalam bentuk tanya. Tanya ni istifham li taubikh, dipanggil tanya dengan tujuan nak menghina mereka ni. Adakah dan, nak faham macam mana adakah dan ni? Maksud dia, adakah hendak ikut kamu? Adakah hendak ikut kamu akan mereka itu? Gitu. Adakah kamu nak ikut juga mereka itu? Mereka itu mana? Mereka itu tok nenek moyang kamu tu lah. Dalam keadaan kamu tahu dia tu sesat. Gitu. Dan jika ada bapa-bapa mereka itu tiada mengetahui atas suatu, yakni akan sesuatu daripada pekerjaan agama, dan tiada hidayah mereka itu kepada yang hak sekalipun, hendak ikut jugakah? Tu kata Allah Ta'ala tanya mereka balik. Tanya tu dalam bentuk menghina mereka. Patutkah kita ikut ayah nenek moyang mereka, ayah kita, tok kita dan sebagainya, dalam keadaan kita tahu yang mereka ni tak betul, dalam keadaan kita tahu mereka ni sesat? Patutkah kita ikut juga apa yang mereka buat? Kita tahu dah perbuatan memerdekakan haiwan-haiwan ni, sawaib ataupun bahair ni, untuk tujuan berhala tu adalah salah, adalah sesat. Tapi mu nak ikut juga kah? Kata Allah Ta'ala. Tu ibarat kata gitulah. Bercakap dengan apa? Bercakap dengan orang-orang kafir ni. Baik. Akan datang nanti Allah Ta'ala, setelah itu Allah Ta'ala buat banding mereka ni, mereka yang mengharamkan yang halal, menghalalkan yang haram, ikut apa yang ditinggalkan oleh datuk nenek moyang mereka dulu ni. Allah Ta'ala umpamakan mereka ni seperti haiwan. Tu misal dengan binatang. Kasar Allah Ta'ala bercakap ni, tapi sebab yang bercakap ni Allah Ta'ala, lepas tu pula mari dalam bahasa Arab kita tak faham. Tapi kalau kita dengar orang Melayu sama-sama kita bahasa yang sama, kita faham. Orang kata kita binatang, ataupun orang sebut kita lembu ke, orang kata kita apa ke, dalam bentuk tasbih, marah lalu kita, mari teguh lalu kita. Ni Allah Ta'ala kata ni, perumpamaan akan datang ni. Siapa nak dengar Tuhan perumpamakan dengan binatang, mari bulan depan pula. Allah Ta'ala kata, mu ni macam haiwan, macam haiwan ternak yang dipanggil tak mari. Sebab apa? Tak faham. Ayam, tuan-tuan panggil ayam macam mana? Hen gitu ke? Tuan-tuan panggil macam mana? Orang Kuala Lumpur, kalau orang Kelantan dipanggil ker gitu ya. Bila kita panggil kita panggil ayam, kita tak panggil cara panggil ayam, kita panggil lembu katakanlah. Maka ayam tak faham. Mu ni begitu juga kau, kata Allah Ta'ala, macam haiwan-haiwan ni ke? Aku suruh begini kau tak nak begini, aku suruh begini kau tak nak begini. Mu ni dengar saja aku cakap tak faham kau. Tu Allah Ta'ala sebut macam haiwan-haiwan ni. Tu kasar tu ayat Allah Ta'ala. Tapi sebab dia ayat Allah, kalau orang sebut guna kaedah yang sama yang ada dalam Quran, mula kita tak faham, mula kita marah lalu pada orang tersebut. Padahal perumpamaan dan kaedah dia dalam ilmu balaghah bahas benda ni, dalam ilmu bayan. Baik, akan datanglah kita tengok. Wallahu a'lam. Mathalul ladzina kafaru wa ilmuhul atam.